Di Perlis ada amalan bid'ah, betul ke? Alkisahnya, satu hari saya pergi Perlis solat subuh. Lepas subuh, budak-budak dapat duit dalam RM3 seorang kot, lebih kurang macam tu lah. Esoknya saya pergi lagi solat subuh, dan lepas solat subuh ada lagi AJK bagi duit lah. Jadi saya tanya, amalan apa ni? Dia kata ni adalah galakan untuk budak-budak datang masjid daripada pihak agama Perlis lah. Jadi saya pun cek dekat internet, memang adalah orang cakap amalan ni bid'ah, Nabi tak pernah buat. Kenapa nak menetapkan waktu? Sedekah ni adalah amalan agama, kenapa kita bid'ahkan dia? Jadi saya pun search lagi, saya jumpalah satu tulisan yang sangat baik, tulisan oleh Ustaz Iqbal Zain Al-Jahuri yang bertarikh 31 Januari. Dia punya tajuk dia, adakah boleh membuat sesuatu amalan yang Nabi SAW tak buat? Maka saya bacalah dia punya tulisan dia. Ada segelintir pihak yang menimbulkan persoalan mengenai program rezeki subuh dan program maulid. Adakah boleh melakukan kedua-dua program tersebut dengan menetapkan waktu tertentu dan jumlah sagu hati yang spesifik bagi yang hadir solat subuh berjemaah di masjid? Persoalan di atas adalah sesuatu yang dibincangkan dalam bidang usul fiqh. Perkara-perkara yang tidak dilakukan Nabi dipanggil oleh fuqaha dengan istilah al-tarku. Kaedah dalam usul fiqh menyebut bahawa al-tarku tidak menatijahkan hukum makruh atau haram. Dalam kaedah lain menyebut al-tarku tidak menunjukkan keharaman. Dari dua kaedah ini, fuqaha menyimpulkan bahawa sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya tidak boleh dijatuhkan hukum haram, makruh atau bid'ah dolalah ke atasnya. Jika tidak terdapat nas dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan keharamannya atau halalnya sesuatu perkara, maka hukumnya kekal harus, yakni boleh dilakukan. Maka sesiapa yang melarang sesuatu perbuatan dengan alasan Nabi tidak melakukannya dan berpendapat itulah hukum yang benar dan tepat, maka dia telah keliru dengan ketetapan para fuqaha. Fuqaha dapat kefahaman fiqh ini berdalilkan ayat Al-Quran surah Al-Hash ayat 7, dan apa sahaja perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah serta amallah, dan apa jua yang dilarangnya untuk kamu lakukan, maka jauhilah ia. Ayat ini tidak menyebut apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dilarang. Maka kefahaman fiqh diambil oleh fuqaha untuk menyimpulkan bahawa apa yang tidak dilakukan Nabi, ianya tidaklah haram. Dalil dari hadis pula, Rasulullah SAW bersabda, apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kamu mampu, dan bila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka jauhilah ia. Dalam hadis ini, Nabi tidak mengatakan apabila aku tidak melakukan, maka jauhlah. Ini menunjukkan tidak semestinya seorang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey, panjanglah sebenarnya nak baca tulisan daripada Ustaz Iqbal ni. Secara kesimpulannya, bid'ah ni adalah bid'ah hasanah dan adalah bid'ah dolalah. Apa itu bid'ah hasanah? Dan Nabi tak buat, tapi tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dan insya-Allah boleh pahala. Manakala dolalah ni memang benda Nabi tak buat dan bertentangan langsung lah, kan? Kalau solat subuh 3 rakaat ke, itu memang bertentangan lah. Tapi kalau lepas subuh nak wirid ke, nak baca doa ke, nak bagi duit kat budak-budak ke, tak ada masalah. Sunnah wal jemaah ni kita jangan larang orang buat baik selagi perkara itu tidak bertentangan dengan akidah, fiqh dan tasawuf. Jadi itulah kongsian daripada saya. Daripada Ustaz Iqbal tadi saya baca je. Semoga kita semua dapat belajar sesuatu, iaitu janganlah mudah kita nak membida'ahkan sesuatu. Semoga kita semua dapat masuk syurga tanpa tertinggal seorang pun.